kita juga akan membincangkan iaitu berkenaan dengan SOSMA, usaha tangani ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan dan ketenteraman awam. Dan sudah pasti kita sedia maklum Dewan Rakyat pada 26 Julai telah meluluskan usul pelanjutan subsection 4-5 kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 SOSMA Akta 747 untuk terus berkuat kuasa untuk tempoh 5 tahun lagi mulai 31 Julai ini. Jadi untuk perinciannya kita bersama dengan Datuk Hishamuddin Hashim, Setiausaha Agong Malaysia International Humanitarian Organisation MHO. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk, sebagai mukadimah Datuk, mukadimah perbincangan secara mudahnya, apakah yang masyarakat perlu ketahui berkenaan dengan subsection 4-5 SOSMA? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua masyarakat Malaysia yang di Malaysia ni. Pertama sekali, kita nak cakap tajuk yang sangat penting ni kan, yang mana ramai orang terlepas pandang mengenai satu isu yang melibatkan keselamatan. Kita sebenarnya mempunyai satu akta khas yang dipanggil Akta Kesalahan Keselamatan, langkah-langkah khas yang telah diwujudkan pada tahun 2012 untuk menggantikan Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun ISA. Isu yang muncul yang mula menjadi perhatian kepada rakyat Malaysia ni apabila pada bulan Mac tahun ini, di mana ada satu usul untuk membuat satu lanjutan untuk pengetahuan semua yang melibatkan setiap 5 tahun ada satu peruntukan khas di bawah Seksyen 4, Subseksyen 5 SOSMA yang memerlukan satu lanjutan setiap 5 tahun. Dan pada bulan Mac, amat satu peristiwa yang begitu menyedihkan, yang mana ada di kalangan ahli parlimen yang tidak menyokong untuk peruntukan Seksyen 4-5 ini dilanjutkan, disambung lagi 5 tahun lagi. Apa peruntukan yang paling penting yang kita nak cakap ni? Peruntukan ni adalah melibatkan tahanan riman untuk kesalahan yang melibatkan keselamatan. Kalau ikut kanun acara jenayah, riman ataupun tangkapan untuk tempoh siasatan hanyalah 7 hari. Sudah tentulah dalam kes-kes yang melibatkan keselamatan, yang melibatkan jenayah terancang, tidak cukup. Betul. Jadi perlu ada satu tempoh masa yang lebih lama untuk siasatan. Jadi Parlimen telah yang dibawa oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melanjutkan lagi Seksyen 4-5, tetapi gagal mendapat undian yang mencukupi. 85 ahli parlimen menyokong, 86 tidak menyokong, dan ada yang lain tidak hadir lah. Jadi ini merupakan satu, saya kesal. Kita di kalangan rakyat, di kalangan NGO berasa kesal dengan sikap ahli-ahli parlimen yang tidak begitu, boleh dikatakan tidak begitu mengambil berat isu-isu yang melibatkan keselamatan. Kita boleh berpolitik dalam aspek-aspek yang lain, tetapi jangan sekali-kali kita menggadaikan isu keselamatan dalam bagi tujuan politik. Akhirnya pada bulan Julai, dengan syukur kepada Allah, yang mana ahli parlimen KDN telah membawa usul kali kedua, dan kali ini 105 telah menyokong, dan ada juga lagi yang ada 83 dia tetap. Saya tak mau nak sebutlah sebab apa, tapi saya kesal lah. Kita kesal. Ada lagi ahli parlimen yang tidak menyokong. Kita bukan suruh menyokong keseluruhan SOSMA. Kita hanya bercakap mengenai subsection 4-5 untuk memanjangkan tempoh riman daripada 7 hari kepada 28 hari, bukan untuk semua kes. Hanya kes-kes yang melibatkan keselamatan, yang melibatkan jenayah terancang, yang melibatkan ketenteraman awam. Kalau itu pun tidak mempunyai satu daya prihatin, kita sebagai rakyat Malaysia rasa agak kesal lah dengan sikap-sikap individu-individu tertentu yang tidak mengambil berat yang melibatkan isu yang melibatkan keselamatan. Okey Datuk, kita memahami dari sudut ini cukup jelas untuk kita sampaikan kepada seluruh keluarga Malaysia kepentingan dari sudut pelanjutan subsection 4-5 SOSMA ini. Jadi mungkin Datuk boleh memperincikan lagi signifikan pelanjutan ini, khususnya dalam kita memastikan konteks kedaulatan negara, ketenteraman awam ini dapat kita perkasakan dari segenap sudut, Datuk. Kita kena jelas. Di mana apabila kita bercakap mengenai subsection 4-5 ini, kita bercakap mengenai tajuk siasatan. Ada kes-kes yang mana siasatan itu amat mudah. Yang kita boleh membuat tangkapan satu orang dan kita boleh dapat keseluruhan kes. Tetapi ada jenayah yang lebih kompleks. Apabila melibatkan keganasan awam, yang melibatkan penyeludupan migran, yang melibatkan jenayah international, antarabangsa, sudah tentulah dia memerlukan satu siasatan yang lebih kompleks. Contohnya saya bagi contoh. Bagaimana tangkapan yang melibatkan serangan di Lahad Datu.
Bayangkanlah sebanyak 500 orang ditangkap. Saya nak tanya satu soalan. Adakah mampu untuk kita, pihak polis, untuk menyiasat 500 orang dalam kadar 7 hari? Tak cukup. Tak cukup. Sebenarnya jujur kalau saya tanya saya, 28 hari pun tak cukup. Betul. Kalau kita tanya pihak PDRM 28 hari pun tidak memadai. Dia memerlukan jangka masa yang lebih lama. Ya. Bayangkanlah, contoh sebagai satu contoh, kita buat tangkapan kepada satu orang. Kemudian kita nak bawa dia pergi ke mahkamah untuk buat bacaan rimat. Rasa-rasa apa jadi lagi dengan sindiket, dengan kawan-kawan yang lain? Adakah nak tunggu ataupun lari? Sudah tentulah mereka akan bolos dan lari kerana tidak sempat untuk membuat tangkapan keseluruhan ahli kumpulan. Betul. Jadi sebab itulah kita kata contoh di operasi di Lahad Datu di mana pihak PDRM mengumpulkan lebih 1,000 exhibit untuk mereka membuat semakan, dan ada di kalangan dokumen-dokumen semakan itu adalah berada di luar negara. Perlu mendapat rujukan luar negara. Adakah mampu untuk pihak PDRM untuk merujuk exhibit-exhibit tersebut untuk membuat siasatan dalam tempoh 7 hari yang begitu pendek? Sudah tentulah tidak mampu. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat yang menjadi satu benda biasa untuk orang fikir, orang awam pun boleh fikir, kalau adalah mana-mana pemimpin-pemimpin yang menggunakan slogan hak asasi kemanusiaan. Saya rasa mereka telah menyalahgunakan kalimah hak asasi kemanusiaan untuk memberikan tekanan kepada isu-isu yang melibatkan keselamatan. Jadi isu yang melibatkan keselamatan perlu perincian yang dalam. Pihak polis ini perlu diberi masa yang mencukupi. Kita sekarang hari ini duduk di rumah dan keadaan rasa tenang. Rakyat Malaysia rasa tenang. Kenapa kita rasa tenang? Kerana kita rasa selamat. Betul. Sekiranya keselamatan itu tidak telah diganggu-gugat oleh dengan perundangan yang ada telah diketatkan, dikurangkan, sudah tentulah akan memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat Malaysia. Baik Datuk, seperti yang kita sedia maklum, iaitu tempoh 28 hari itu dipecahkan juga Datuk. Ya, betul. Itu 21 hari adalah berdasar untuk siasatan, kertas siasatan diadakan. Dan kemudian tempoh 7 hari itu perlu untuk dibawa ke Mahkamah Tinggi. Betul. Dan juga maksudnya di situ peruntukan masa kepada pihak polis hanyalah 21 hari sahaja. Baik, dan apa yang kita faham iaitu antara kesalahan ataupun jenayah yang melibatkan SOSMA ini adalah jenayah terancang. Betul. Dan apa lagi antara jenayah-jenayah lain yang melibatkan dengan SOSMA? Sebenarnya apabila kita menyebut ancaman yang melibatkan SOSMA, antara kesalahan-kesalahan yang dibawa SOSMA adalah keganasan terancang yang menyebabkan yang membawa kesan kepada harta dan sebilangan besar warga negara takut akan keganasan. Dan yang kedua adalah membangkitkan perasaan tidak setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini penting. Ini saya nak cuba bangkitkan. Baru ni kita daripada MSU ada membawa satu isu yang mana di Lahad Datu ada satu kumpulan saya boleh katakan sedikit, yang mana mereka mengeluarkan dokumen pengenalan dan juga dokumen taat setia kepada satu kumpulan masyarakat di Sabah, termasuklah masyarakat migran dan stateless. Ini salah satu contoh yang mana permulaan mereka mula merekrut, walaupun rekrutmen itu adalah berbentuk pengeluaran dokumen, dia akan membawa kepada satu taat setia kepada satu individu yang lain daripada Yang di-Pertuan Agong. Ini memang berlaku di Lahad Datu, yang mana dokumen-dokumen ini diberikan kepada pihak migran dan pihak parti supaya mereka ini memberikan taat setia kepada satu keluarga, kepada Kesultanan Sulu. Ini bukan cerita tahun 2013. Ini kita cakap mengenai tajuk tahun 2022. Perkara ini masih lagi berlaku. Jadi sebab itulah isu-isu ini perlu digunakan SOSMA. Ini antara satu kesalahan yang mana cuba membawa naratif baru untuk taat setia kepada badan yang lain, kepada kerajaan yang lain. Sebab itu kita kena menggunakan SOSMA untuk memastikan semua masyarakat, semua orang yang berada di Malaysia, sama ada di Sabah ataupun Semenanjung, untuk meneruskan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang ada. Selain itu juga kita ada peruntukan khas yang mana dalam bab 6, iaitu kesalahan terhadap negara, bab 6A kesalahan yang berhubung keganasan, bab 6B jenayah terancang, bab 3A penyeludupan migran dan akta-akta ataupun langkah-langkah khas untuk menentang keganasan luar negara. Saya nak menambahkan sikit. Baru-baru ni kalau kita tengok pada tahun lebih kurang tahun 2020, kita mendengar bagaimana sempadan negara dibolosi. Bagaimana berlakunya satu sindiket yang memberi masuk masyarakat, kumpulan migran masuk melalui kaunter-kaunter immigration, melalui cara yang salah. Belum lagi kita bercerita bagaimana masyarakat Rohingya yang
disudut masuk melalui wang kelian yang sedang dibuat Suruhanjaya Diraja untuk siasatan. Bermaksud memang wujud isu-isu begini. Dan isu-isu ini sangat kompleks dan tidak boleh ditangani hanya menggunakan kanun acara jenayah. Sudah tentulah kita terpaksa menggunakan satu pelan yang lebih kuat, iaitu menggunakan SOSMA. Kerana SOSMA ini memberi masa yang lebih lama. Dan masa yang itu pada kita 28 hari adalah masa yang sangat memadai. Dan dalam 28 hari seperti yang diceritakan tadi, Sofia cerita tadi, 21 hari hanya tempoh siasatan. Yang selepas 21 hari, mestilah menyerahkan kertas siasatan pada pendakwa raya untuk pendakwa raya untuk melakukan membuat keputusan sama ada nak tuduh di mahkamah atau tak tuduh di mahkamah. Kalaulah selepas 21 hari, selepas 28 hari, pendakwa raya rasa tidak ada kes untuk dituduh mahkamah, maka orang ini akan dibebaskan. Sekiranya tak dibebaskan, maka mereka mestinya instrumen-instrumen yang lain seperti menggunakan peguam mereka untuk memfailkan di mahkamah tinggi file habeas corpus. Jadi saya sangat sedihlah dengan kesal dengan sikap setengah ahli parlimen yang ada dan juga beberapa NGO yang melaungkan isu hak asasi manusia hak asasi manusia dan melabelkan SOSMA ini satu perkara yang kejam. Dan hingga hari ini masih lagi saya tengok kenyataan-kenyataan pemimpin-pemimpin tertentu yang cuba menggambarkan bahawa SOSMA ini adalah undang-undang drakonian, yang menggambarkan SOSMA ini seolah-olah satu tahanan tanpa bicara. Saya rasa pelik. Kenapa mereka masih lagi menggunakan naratif SOSMA adalah tangkapan tahanan tanpa bicara, sedangkan kita semua tahu bahawa pembicaraan itu akan berlaku kepada hari ke-28. Betul. Jadi ini merupakan salah pada saya adalah misrep ataupun salah nyata yang cuba dibawa kepada rakyat, yang cuba menggambarkan bahawa SOSMA ini tidak baik. Sejujurnya saya tidak kata bahawa SOSMA ini adalah satu akta yang terlalu baik. Saya tak kata. Dia memang ada pro dan ada cons. Tetapi dalam peruntukan 4/5, subsection 4/5 ini, tolonglah, janganlah dipertikaikan masa untuk pihak PDRM melakukan siasatan. Kalau kita nak mempertikai mengenai isu-isu yang melibatkan keterangan pelan pembuktian yang lain, kita boleh pergi pada isu itu. Tetapi tolonglah, jangan kita pertikaikan soal subsection 4/5. Ini merupakan satu perkara yang dipanggil siasatan dalam masa 28 hari, jumlah hari yang sangat logik dan memadai dan sebenarnya pada saya tidak mencukupi. Betul. Baik, banyak perkara yang kita pelajari dan untuk kita ketahui secara bersama berkenaan pelanjutan subsection 4/5 SOSMA ini. Dan sudah pastinya kita memperlihatkan dalam situasi semasa sekarang ini, mungkin ada juga masyarakat di luar sana yang membandingkan di antara ISA dan juga SOSMA ini. Bagaimana untuk kita membezakan antara kedua-duanya ini? Sebenarnya itulah dikira apabila ada pihak-pihak tertentu yang cuba membuat satu kempen-kempen yang tidak benar, yang cuba untuk memberikan gambaran bahawa SOSMA adalah ISA. Itu merupakan satu perkara yang sangat dangkal. Kewujudan SOSMA ini adalah pengganti ISA. Takkanlah ISA ini nak diganti dengan ISA 2/0. Ini adalah pengganti yang setelah ramai rakyat Malaysia tidak berpuas hati dengan pelaksanaan yang ada pada ISA. Kita kena faham bahawa undang-undang ada, pelaksanaan undang-undang itu adalah perkara yang berbeza. Saya nak sentuh mengenai perbezaan di antara ISA dengan SOSMA. Kalau tuan-tuan kita semua nak ketahui bahawa ISA tangkapan itu adalah selama siasatan, tempoh siasatan adalah 60 hari dan tidak diberikan akses terhadap peguam. Tidak ada akses pada peguam. Sedangkan SOSMA pula tempoh tangkapannya hanyalah 28 hari dan diberikan akses kepada peguam setelah hari kedua boleh menjumpa peguam. Itu dia perbezaan yang perlu kita hadam sebenarnya kan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita iaitu Datuk Hishamuddin Hashim, iaitu Setiausaha Agung Malaysia International Humanitarian Organisation MHO. Terima kasih banyak Datuk. Dan pasti ia satu input yang berguna untuk kita semua dan mana kita melihat kepada indeks keamanan global yang meletakkan Malaysia di tangga ke-18 sebagai negara yang paling aman di dunia. Alhamdulillah. So pasti SOSMA merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam situasi semasa yang meletakkan negara kita sebagai antara negara yang paling aman di dunia. Alhamdulillah, itu yang kita inginkan kan, iaitu negara yang aman. Baik.